Baru-baru ni kecoh lagi kes doa makan yang mana satu yang sahih. Doa berbuka puasa pula yang mana satu sahih, mana satu pula yang tak sahih. Menariknya adalah, bila ada ustaz kata, benda ni jangan kecoh-kecoh, jangan gaduh-gaduh, jangan buat pening orang. Orang dah biasa baca ikut yang dia orang tahu, okey je. Bukan dosa pun. Soalannya, siapa yang nak gaduh? Jangan lupa subscribe, like, dan share. Hashtag Mokasi Manfaat. Ilmu itu adalah untuk dipelajari, diamalkan dan disampaikan. Tambahan pula, dalam urusan agama, sesuatu ilmu itu diajarkan atau disampaikan sebagai salah satu usaha untuk menyeru manusia ke arah yang lebih baik. Dalam suratul Asr, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "Wal 'asri innal insana lafi khusr." إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, melainkan orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka yang mengingatkan dengan kebenaran, serta mengingatkan dengan kesabaran. Bila ada ustaz yang sampaikan ilmu dengan kebenaran fakta, bersandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kita janganlah guna bahasa kecoh ataupun gaduh, hanya sebab nak tunjuk yang kita ini mesra, dekat dengan masyarakat. Dalam disiplin ilmu, apabila sesuatu itu sahih, maka ia mesti disampaikan sebagai sahih. Apabila ianya daif, ia juga mesti disampaikan sebagai daif. Noktah. Tak perlu pun nak letak pesanan penaja. Ustaz tak payah gaduh bab ini. Buat keliru orang. Agama disampaikan bukan untuk buat keliru orang, bang. Awak yang sibuk reka bahasa keliru, kecoh dan gaduh tu. Bila agama disampaikan, orang makin bijak, makin pandai. Begitulah sepatutnya. Tapi sayangnya, masih ramai orang yang menyeru kepada kebodohan dan kejahilan akal dengan membawa panji. Nak hafal yang sahih kan susah. Baca je yang daif. Tak salah pun. Kita salat. Kita nak salat kita sama, serupa dengan Nabi. Kita doa. Kita nak doa kita sama dengan Nabi. Lafaz dari lisan Nabi itu tentunya yang terbaik. Bila ada yang sahih, macam mana boleh timbul idea? Susah nak hafal yang sahih. Layan saja yang daif. Yang daif pun boleh untuk fadail amal, yakni fadilat amal. Ini kaedah datang dari mana? Mengaji hadis dekat planet mana? Ulama mana yang pernah ajar bila ada yang sahih dan daif boleh tinggalkan yang sahih dan pergi kepada yang daif? Macam mana kita boleh menyeru manusia untuk terus beramal dengan hadis daif sedangkan terdapat hadis yang sahih dalam perkara yang sama? Nabi SAW pernah bersabda, "Ya'ti fi akhiriz zamani qaumun hudatha'ul asnan, sufaha'ul ahlam, yaquluna min khairi qawlil bariyah, yamrukuna minal islami kama yamrukus sahmi min الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة." Pada akhir zaman nanti akan datang satu kaum yang muda umurnya tapi bodoh akalnya. Mereka berkata-kata dengan kebaikan, akan tetapi mereka terkeluar dari Islam sebagaimana meluncurnya anak panah dari busurnya. Keimanan mereka tidaklah melepasi tekak mereka, yakni tidak meresap ke dalam hati mereka. Kerana itu, di mana pun kalian menemukan mereka, maka bunuhlah mereka. Kerana sesungguhnya membunuh mereka adalah pahala, yakni pahala pada hari kiamat bagi yang membunuh mereka. Saudaraku sekalian, belajar dan belajarlah dengan akal yang waras. Jangan dengar, jangan ikut seruan yang membodohkan akal kita. Apabila kita mengetahui ada perkara yang kita lakukan dalam ibadah itu bukan dari Nabi SAW, maka tinggalkanlah. Apabila kita belajar satu amalan yang sahih, sedangkan sebelumnya kita amalkan yang daif, berusahalah untuk berpindah kepada yang sahih. Agama tak kelirukan manusia. Ustaz yang mengajarkan kebenaran pun tak kelirukan manusia. Bila kita belajar, kita tahu ini sahih, ini bukan. Kita tahu ini Nabi SAW ajar, ini bukan. Jelas, mana yang kelirunya? Kita ni manusia, normal, waras, antara sihat dan sakit. Tentunya kita memilih yang sihat. Antara sempurna dan cacat, tentunya kita memilih yang sempurna. Begitu
Begitu juga dengan urusan agama, urusan ibadah kita. Kita memang nakkan kesempurnaan. Tak pening pun. Yang keliru tu, yang acah-acah je sebenarnya. Al-Khalifah Online. #berkongsi manfaat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba